Kadang-kadang lihat orang berparti, kita ni pun kita ni kalau tidak ikut parti ni macam the standard ni, tinggalan zaman ni. Mau ikut parti juga, mesti juga ikut parti. Sedangkan kita ni tahu berparti-partian ni, berparti-partian ni maksudnya macam orang adalah macam menari-nari, nyanyi, berpesta-pesta. Jadi ia akan mau ikut juga. Terus perkara itu macam perkara yang salah. Tapi oleh kerana ia melihat itu macam suatu paksaan, tapi mau juga ikut. Sedangkan yang masalah sembahyang, jangan payah dia pulang dirinya. Jadi ini yang perlu kita lihat tentang soal beribadah ni. Allah suka kepada hamba-hambanya melakukan perkara itu adalah perkara yang mudah. Dan itu kenapa dipanggil masalah jamak qasar. Kemudian lagi dalam Islam pun ada menyebutkan wa ma ja'ala 'alaikum fi dini min haraj. Dan tidak ada sebenarnya di dalam masalah agama itu perkara yang haraj, perkara yang payah. Sebenarnya semua mudah, asal kita dapat mengamalkannya. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna dinallahi yusrun. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna dinallahi yusrun. Sesungguhnya agama Allah itu adalah mudah. Tidak payah. Ini kadang-kadang perkara sebenarnya ini terutama sekali timbul di dalam masalah macam orang musim haji. Kalau orang musim haji, ya kadang-kadang bila ia memakai ihram, memanglah banyak pantang larang. Pantang larang itu sama macam di dalam sembahyang juga. Bila kita ni Allahu Akbar, ada pantang larangnya. Macam itu juga tentang berihram, kita ni ada pantang larang. Ini kadang-kadang ada orang memakai ihram itu kusut sejamuannya. Jangan kulit tagur. Ada, memang. Hanya payahkan bergaru-garu ni nya. Ini kalau tanggal bulu kena dam, Nunggu batis tanggalnya mana ni? Pasal yang melihat perkara itu macam payah. Tapi sebenarnya apa payah? Kalau ihram artinya kalau tertanggal yang rambut tergugur, tidak sengaja. Jangan saja main-main rambut, pintal-pintalnya rambut. Saya ikat rambut itu tanggal. Baik. Ini salah satu di antara perkara yaitu mudahnya Islam itu tadi ya. Mudahnya Islam yaitu masalah tentang sembahyang qasar dan masalah sembahyang jamak. Pertama sekali kamu perlu membezakan tentang masalah qasar dan jamak. Jangan kamu masih di dalam pikiran kamu itu kamu set bahawa qasar dan jamak ini hanya untuk orang musafir sahaja. Kalau kamu men-set di dalam kepala kamu bahawa jamak dan qasar ini hanya untuk orang musafir saja, maka itulah kamu dapat mengikut panduan-panduan berkenaan dengan masalah sembahyang qasar dan jamak. Di sini di luar negara ni memang kadang-kadang kita ni berjalan dari satu tempat kepada satu tempat. Itu dipanggil orang musafir. Orang musafir. Jadi pengharusan bagi orang musafir ialah memang diharuskan sembahyang qasar dan jamak. Jadi kan huraikan apa dia qasar dan apa dia jamak. Qasar ialah mendirikan sembahyang waktu dengan memendekkan sembahyang fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu zuhur, asar dan isya sahaja. So ini yang 4 rakaat. Ini dari sisi pengertian yang memendekkan sembahyang yang 4 rakaat. Kalau kurang daripada 4 rakaat, indah boleh pendek lagi. Confirm dia boleh pendek. Kalau subuh jadi berapa rakaat? Kalau pendek. Kalau dari subuh jawapan. Jangan katakan kasar kan bangun subuh waktu tidur nyaman pun lagi terbangun. Baik, jadi ini 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan dilakukan pada waktunya. Pada waktu zuhur, masuk waktu zuhur, ini bagi orang yang musafir, mendirikan sembahyang waktu dengan memendekkan sembahyang fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat pada waktunya. Masuk waktu zuhur, sembahyang 2 rakaat zuhur. Kemudian lepas itu masuk waktu asar, sembahyang
asar 2 rakaat asar. Yang sepatutnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat dalam waktunya. Ini kita tidak menyentuh pasal jamak. Jangan lagi kadang ada persoalan tentang qasar dan jamak. Ini kita ni sentuh pasal qasar saja. Sembahyang yang 2 rakaat saja. Baik. Syarat yang membolehkan seseorang itu sembahyang qasar ialah yang pertama, mestilah perjalanan tersebut, jarak perjalanan ialah 91 km ataupun 56 batu. Lah ke London berapa batu? Berapa batu? Banyak peluang batunya tu. Banyak batu di jalanan tu. 100 lebih, ada 100 lebih. Kalau kami tadi ada 100 lebih batu. Di mana boleh kita ni sembahyang qasar. Kalau kamu ke London, bermakna kamu boleh sembahyang qasar di London ataupun dalam perjalanan itu kamu boleh sembahyang qasar 2 rakaat zuhur ataupun yang lain. Dan pastikan juga bahawa hendaklah kamu berniat awal hendak membuat pelayaran yang tertentu pada permulaan perjalanan. Jangan ada niat. Maksud niat ini memang ada sudah terlintas bahawa kamu kan ke London. Jangan hanya kamu berjalan ke London saja. Berjalan-jalan tiba-tiba sampai ke London. Kemarin kita ni jalan saja ikut cerita ni, jalan saja atau jalan kaki ke London atau kali sampai ke London. Bermakna orang cemara ni ia indah boleh sembahyang qasar pasal ia indah niat awal untuk ke London. Satu, ia mesti berniat awal sebelum ia membuat pelayaran. Dan perjalanan yang diharuskan oleh syarak maksudnya di sini ialah perjalanan bukan kerana untuk buat maksiat. Maksudnya bukan kan melihat wayang ke London itu, bukan. Sini panggung wayang dah syuknya. Dia tu bagus ni, Wispil. Kali-kali itu ke Wispil. Semalam saya ke Wispil ke London dan itu balik kemarinnya. Jadi kalau tujuan hanya untuk melihat wayang, itu memang tidak diharuskan oleh syarak. Ataupun perkara-perkara yang macam kan jumpa boyfriend ke, girlfriend ke di London. Boyfriend, contoh boyfriendnya dari Manchester, tadi dating di London. Anda boleh. Jadi sudah anda boleh. Hukum syarak tidak mengharuskan dia melakukan sembahyang qasar. Dan tidak mengikut imam sembahyang yang bermukim. Artinya di sini kalau ia sudah berada di dalam perjalanan, imam sembahyang isya 4 rakaat, maka ia tidak boleh ikut imam itu, ia sembahyang 2 rakaat. Tidak boleh. Ia mesti lain, ia punya jemaahnya. Sebab 4 dengan 2 ia sudah berlawanan, tidak boleh. Dan hendaklah berniat qasar ketika takbiratul ihram. Ketika takbir Allahu Akbar, sudah ada niat qasar di sana. Dan tidak ragu-ragu dalam niat qasarnya. Tidak ragu-ragu itu macam boleh ke tidak boleh ni. Kalau ia ragu-ragu, boleh ke tidak boleh ni. Jawapannya tidak boleh. Bukan jawapannya boleh. Sebab ia ragu-ragu, ia mesti yakin bahawa ia memang sembahyang qasar. Dan yakin bahawa dia masih kekal dalam pelayaran ketika mengerjakan sembahyang qasar. Dan hendaklah melimpasi kawasan sempadan kampung halaman. Kalau ia tinggal di Lapra, ia tidak boleh start sembahyang qasar di Lapra. Tidak boleh. Ataupun di mana tempat kawasan tinggalnya itu. Macam di bilik ke sembahyang dulu, di rumahnya. Tidak boleh. Mesti keluar dulu, baru dapat sembahyang qasar. Dan tidak berniat untuk tinggal di tempat yang dituju lebih dari 3 hari. Maksudnya di sini, ia sudah plan awal. Katanya, kita ni stay di Londonnya dalam 5 hari. Artinya sudah ada niat awal, lebih daripada 3 hari. Kalau sudah lebih daripada 3 hari, bermakna sampai saja ke London, ia tidak boleh sembahyang qasar lagi. Dia mesti sembahyang dipanggil sembahyang tamam. Sembahyang sempurna 4 rakaat. Tapi kalau yang dia plan awal, mula-mula ia plan 2 hari, 2 malam saja di London. 2 malam. Tiba-tiba macam maklum habis shopping ni nya. Kalau bermakna tambah lagi semalam. Okey, kalau ni kata di dalam mazhab Asy-Syafi'i mengatakan
walaupun sampai 18 hari kamu berada di sana, diharuskan sembahyang qasar. Sembahyang 2 rakaat diharuskan. Kalau in the plan awal. Tapi kalau sudah plan 18 hari sebulan di sana, artinya sampai saja tidak boleh. Bukan kita ni selama 3 hari itu boleh sembahyang qasar. Sampai saya tempat tinggal di Brunei Hall, kamu tinggal, kamu sudah bermalam sana, yakin sudah confirm kan bermalam di sana seminggu, sampai saya tidak boleh sembahyang qasar. Mesti kamu pahamin ya. Tapi kalau kamu indah menjangka yang kamu sepatutnya hanya 2 malam, tapi makin kamu sambung, makin sambung, itu boleh. Tapi jangan kamu plan awal. Tadi plan 2 hari saja tu. Tadi kita sambung lagi. Macam kan menipu juga. Bayarnya 2 hari hanya untuk Brunei. Satu hari ketiga baru yang bayar yang ketiga. Dah tahu ya sudah tu. Trik sebentar tu. Baik. Dan hendaklah yang mengetahui akan hukum harus mengqasar sembahyang. Ia mesti tahu tentang masalah sembahyang qasar ini. Baik. Ini syarat qasar tadi. Ini contohnya usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran adaan lillahi ta'ala, sahaja hukum fardhu zuhur 2 rakaat qasar tunai kerana Allah Ta'ala. Artinya ia yakin bahawa ia sembahyang hanya 2 rakaat. Ini baru tadi timbulkan masalah jamak. Jamak adalah menghimpunkan 2 sembahyang fardu yang beriringan di dalam satu waktu dengan cukup bilangan rakaatnya, yaitu contohnya menghimpunkan sembahyang zuhur dan asar dan sembahyang maghrib dan isya. Subuh tidak ada. Cuma ini saja, zuhur dan asar, maghrib dan isya yang boleh dijamak, artinya gabungan. Zuhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat. Sekaligus tadi sembahyang. Bukan 8 rakaat sekaligus. Inilah. Yang 4 rakaat tadi buat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, bangun lagi untuk membuat sembahyang, melakukan sembahyang asar. Dan 4 rakaat juga. Bukan 2, 4 rakaat. Dan pengharusan sembahyang jamaah ini adalah disebabkan oleh musafir, pelayaran. Orang yang belayar, sama jadi tadi ceritanya macam qasar. Kamu sampai ke London, sembahyang zuhur 4 rakaat, kemudian kamu tambah lagi dengan 4 rakaat asar. Masuk waktu asar, kamu tidak perlu sembahyang asar lagi, sebab kamu sudah buat dalam waktu zuhur. Jadi lepas saja sembahyang zuhur asar, okey, boleh jalan-jalan, cuci mata, Oxford Street ke Westfield ke. Sebab masa lagi singkat sekarang ni. Okay. Sebab pelayaran, disebabkan pelayaran. Masalah hujan lebat, masalah hujan ataupun snow, salji turun. Weh, mana sembahyang ni? Tapi lupa menjelaskan di sini kalau hujan lebat ini ataupun snow untuk orang yang berjemaah saja. Kalau ia bukan berjemaah, tidak boleh. Ia mesti dalam keadaan yang berjemaah, yang selalunya di dalam masjid. Kalau dalam masjid, okey. Tapi kalau di rumah, andangnya malas berjalan juga, kan di jamaknya itu sengaja namanya tu. Alahnya hujan, snow, mana kan namanya sembahyang berjemaah ni. Padahal andangnya selalu sembahyang di rumah, di bilik juga. Jadi alasan lagi sembahyang jamak. Itu namanya sudah mempermudah mengambil jalan mudah namanya. Bukan melihat jalan mudah. Baik. Kemudian yang ketiga, sakit. Masalah sakit. Orang yang sakit macam orang yang susah untuk mengambil air untuk berwudu, maka ia boleh menjamak sembahyangnya. Dan yang keempat, masyaqqah, yaitu kesukaran menyebabkan ia susah untuk melakukan sembahyang pada waktunya. Ini termasuklah masyaqqah ini di dalam masalah berhadapan dengan kuliah ataupun pembelajaran. Kamu belajar, contoh waktu zuhur, kelas bermula dari pukul 10. Dari pukul 10 dan confirm habis pukul 3. Bermakna zuhur susah untuk dibuat. Dan ada ruang langsung untuk escape daripada melakukan untuk membuat sembahyang zuhur itu. Sebab waktu zuhur katalah ia punya masanya sejam saja. Ruang zuhur
ruang untuk melakukan sembahyang zuhur. Dan sejam itulah kita ni ada kelas. Kan minta izin, kabak-kabak hati kena marah pulang ni sekarang. Takut kan minta izin keluar. Tapi saya pernah tanyakan juga kepada Pihin Mufti. Sebenarnya Pihin Mufti pun tidak pulang menggalakkan sembahyang jamak sebab alasan belajaran ni. Katanya kalau bolehnya minta izinnya, cuba minta izin arah lecturer itunya. Kalau dapat, kalau tidak dapat apa boleh buatnya. Dia punya anunya lah. Tapi kalau bagi kita ni macam maklumlah, disebabkan bukan kita ni seorang yang belajar, dan yang belajar itu adalah ramai, dan kita ni pun terpaksa juga hadir. Kalau indah hadir, terpaksa mungkin karena ambil tindakan disiplin dan sebagainya, maka mau tidak mau paksalah kita ni menjamak sembahyang antara zuhur dan asar ataupun maghrib dan isya. Ini disebabkan oleh musyaqqah tadi. Dan jamaah itu terbahagi pada dua, ada yang panggil jamaah taqdim, ada yang panggil jamaah takhir. Jamaah taqdim syaratnya ialah hendaklah mengikut tertib dan berniat jamaah pada awal sembahyang yang pertama ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram itu kita sudah ada niat jamaah, yaitu mengumpulkan zuhur dan asar. Zuhur dan asar kemudian dikerjakan berturut-turut. Tidak boleh kita ni buat sembahyang zuhur contohnya 4 rakaat. Lepas itu cerita-cerita kita ni minum-minum dulu baru kita ni sambung asar 4 rakaat. Lepas ketawa lakah-lakah kita ni baru kan buat sambung. Tidak boleh, batal dia punya sembahyang jamaknya. Dan pelayaran, ini bagi orang yang musafir, pelayaran itu berkekalan hingga sempurna mengangkat takbiratul ihram sembahyang kedua. Artinya dalam waktu sembahyang kedua, macam sembahyang asar itu, ia masih di dalam pelayaran. Bukan dalam pelayaran kali kedua, macam ini bagi contohan dulunya. Macam barangkali orang yang di dalam kenderaan, ia sembahyang sampai saja sembahyang zuhur, ia sembahyang jamak. Tiba-tiba barukan sembahyang jamak kali yang kedua asar sampai di rumahnya sudah. Bermakna batallah sembahyang jamaknya tadi. Kalau jamak takhir, hendaklah ia berniat menghimpunkan sembahyang pertama ke dalam waktu sembahyang yang kedua, berniat ketika masih dalam waktu sembahyang yang pertama. Contohnya, ia akan sembahyang zuhur dalam waktu asar. Artinya hendaklah ia berniat ketika waktu zuhur itu, tapi dikerjakannya pada waktu asar. Artinya waktu zuhur itu aku sembahyang sahaja, aku sembahyang zuhur dalam waktu asar jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Tidak perlu Allahu Akbar, tidak payahlah. Artinya niat, yang penting niat saja. Aku niat sembahyang zuhur dalam waktu asar jamak takhir. Okey, sudah cukup. Tapi yang penting ialah masih dalam waktu zuhur. Jangan luar waktu zuhur, jangan masuk waktu asar boleh berniat. Kalau anda berniat, maka batal juga sembahyang jamak takhirnya. Mesti ada niat awal. Sama macam juga sembahyang zuhur. Kan kita ni yang dalam kelas sembahyang, kita ni kan mentakhirkan sembahyang zuhur dalam waktu asar. Niat awal di dalam kelas itu, ini memang confirm dah sampai sembahyang zuhur ni, payahkan keluar. Jadi kita ni niat awal, aku sembahyang asar, aku sembahyang zuhur dalam waktu asar jamak takhir 4 rakaat. Itu maksudnya 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar. Jangan lupa niat. Kalau lupa niat bermakna tidak boleh kita ni melakukan sembahyang jamak takhir dan diganti dengan qada zuhur sahaja. Jelas Kadang pelayaran itu berkekalan hingga selesai dikerjakan kedua-dua sembahyang yang dihimpunkan. Baik. Contoh niatnya ini nah. Qada zuhri 4 rakaat majmu'an ilaihil 'asr jamak taqdim adan lillahi ta'ala. Ataupun dalam bahasa Melayu sahaja aku sembahyang zuhur sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat dihimpunkan dengan asar kerana Allah Ta'ala pun sudah memadai. Ini contoh jamak, niat jamak takdim, dan yang ini contoh niat jamak takhir. Jamak takhir artinya kita ni buat secara tertib juga. Walaupun kita ni sembahyang dalam waktu asar, tapi sembahyang zuhur
4 rakaat, kita ni dulukan, barulah kita ni sembahyang asar 4 rakaat. Lagi satu, sembahyang qasar dan jama' dalam satu masa. Yang tadi kita ni pisahkan, qasar lain, jama' lain. Ini kita ni join terus, gabungkan qasar dan jama' dalam satu masa. Kita ni sudah tahu bahawa qasar itu adalah untuk orang musafir. Bermakna qasar dan jama' dalam satu masa adalah khas untuk orang musafir sahaja. Orang yang jauh perjalanan 56 batu tadi, dan ia stay di sana indah lebih daripada 3 hari, dan bukan tujuan maksiat yang sana tu. Ini boleh qasar dan jama'. 2 rakaat zuhur dan 2 rakaat asar. Kamu ke London, artinya datang ke London, buat sembahyang zuhur 2 rakaat, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun lagi, buat sembahyang asar 2 rakaat. Ini panggil Islam itu mudah. Islam itu mudah bagi orang yang musafir. Sebab kita ni ada urusan-urusan yang lain lagi, dan Allah Maha mengetahui kepada hamba-hambanya bahawa ia di sana tu bukan mengambil masa yang lama, ia sekejap saja. Jadi Allah bagi peluang, puas-puas buat kerja, apa yang mau buat saja. Yang penting bukan urusan maksiat. Jadi kamu beribadah padaku dalam waktu yang macam ni, dan selebihnya kamu buat untuk dunia kamu. Lihat, itu Allah Maha mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Macam tadi kami sembahyang 3 rakaat maghrib dan 2 rakaat isya, jamak takhir. Ini contoh niat qasar serta jamak. Saya aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar, dihimpunkan kepada fardu asar, jamak takhir tunai kerana Allah Taala. Okey. Jadi masalah, satu lagi masalah yang jadi masalah saja. Masalah beristinja. Tahu masalah beristinja? Harap-harap semua fahamlah masalah ini, bahasa dipanggil bahasa fiqh. Masalah ataupun beristinja ini adalah bersuci selepas qada hajat, sama ada hajat besar atau hajat kecil. Selepas berkamih dan beriak. Ini bahasa kasar. Masalah beristinja. Di dalam hukum syarak, wajib kita ni bersuci selepas selepas kita ni qada hajat. Hukumnya adalah wajib kita ni beristinja, iaitu membersihkan kemaluan kita ni. Wajib hukumnya. Sebab terdapat dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana satu ketika Rasulullah berjalan dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah berhenti di dalam berhampiran dengan dua perkuburan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberitahu kepada para sahabat, tahukah kamu bahawa orang yang di dalam kuburan ini orang yang mendapat siksaan yang amat pedih, di mana kesalahan mereka ialah ada 2 masalah. Yang pertama, suka memfitnah ataupun suka mengumpat, dan yang kedua kerana tidak membersihkan diri selepas qada hajat. Ini menunjukkan bahawa wajib kita ni membersihkan diri selepas kita ni beristinja. Walaupun kita lihat di sini ada pipe, ada air. Jadi macam mana? Baik. Di dalam hukum fiqh, alat untuk membersihkan ataupun alat untuk beristinja ada 2. Yang pertama air, dan yang kedua adalah benda kesat ataupun benda yang kasar. Bukan kasar yang keras lah, tapi memang kasar, memang keras, seperti batu dan ataupun tisu. Dulu mana ada tisu, zaman Rasulullah memang pakai batu, tapi ada caranya. Dalam hukum fikih mengatakan bahawa minimum untuk beristinja itu adalah dengan menggunakan 3 biji batu minimum. Minimum artinya walaupun lebih lagi baiklah.
Dan batu yang sudah digunakan untuk bersuci tidak boleh digunakan lagi. Jadi kita ini kaedah sekarang ini adalah kita ini menggunakan tisu. Nah, baik, alhamdulillah jamban-jamban di tempat di persinggahan itu ada tisu, banyak tisu gulung sana tu. Jangan bilang segulung atau habis. Itu tersumbat jamban. Ya ada kaedah. Dan bila kita ini bersuci menggunakan tisu, sebenarnya selepas itu kita ini boleh sembahyang. Kalau kita ini mesti berwudu lah, jangan dah bodoh. Mesti dah bodoh. Baik. Bila kita bersuci dengan tisu, ada tisu kan di sini. Okey, ini tisu. Contoh. Pastikan bahawa bila kita menggunakan tisu ini jangan kita ni menggunakan macam selapis. Kalau selapis bermakna ia akan tangan kita ni akan menjadi najis. Kalau kita ni contoh kalau kita guna kita ni bersihkan cemaningnya jadinya. Cemani kita dilap cemani saja. Sekali sedangkan tangan kita ni megang tisu ni, kita dipegang cemani jadinya tambus. Tangan pun najis. Itulah kita ni perlu bagi yang laki-laki ataupun perempuan dia sedikit tisu itu supaya tabal sedikit, dan kita ni bersihkan kemudian kita ni dengan istinja lap dan buang terus. Jangan dipakai balik-balik. Mesti sekali pakai, buang, ambil tisu baru, dilipat lagi, kemudian buang, kemudian sampai 3 kali, sampai yakin kita ni tidak ada air kencing yang keluar lagi. Itu bagi air kencing. Sama juga kalau beria pun sama juga ceritanya tu. Cek, lap, cek, ada kuning, buang, lap lagi, cek, kuning coklat, sampai tidak lagi ada warna. Kalau boleh dicium lagi. Bau, rasa dan warna. Dalam hukum menghilangkan bau, warna dan rasa. Kalau sudah warna dan itu asah tidak bersih sudah. Jangan juga habis sajalah. Ini contoh sesuatu kita ni di sini masalah beristinja sebenarnya ya kita ni jangan menganggap dia tu kalau tidak ada air ni payah ni pakai tisu. Jadi bila pakai tisu untuk sembahyang pun yang mikirkan. Tadi aku beristinja, aku basuh pakai tisu kan yang bersih. Alamat udah sembahyang katanya. Sedangkan sebenarnya bila ia sudah bersuci dengan tisu dengan kaedah yang betul, maka ia sudah dapat melakukan sembahyang dengan sempurna. Itu kaedah cara menggunakan tisu. Baik. Masalah najis mughalazah. Najis mughalazah terbahagi kepada 2. Satu babi ataupun khinzir, dan yang kedua anjing. Kadang-kadang kita ni tersentuh kulit babi dari pada pakaian. Ada pernah orang bertanya ni, yang balik kasut. Awak kasut tu ustaz yang awaknya. Rupanya kulit babi. Sekalinya saya bangun sudah kulit babi, buang dia. Sayang ustaz. Satu lawa 2 mahal. Itu terserah tu. Sudah memikirkan macam tu. Sudah tahu hukumnya najis mughalazah kulit babi. Babi dan apa yang berhubung kait dengan babi hukumnya adalah najis mughalazah ataupun najis yang berat. Masalah anjing juga. Kalau babi kita ni memang konform. Cuma anjing ini saja ada ikhtilaf ulama. Ada percanggahan di kalangan ulama tentang kenajisannya. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i pun sebenarnya ada yang mengatakan selagi mana anjing itu indah basah, maka hukumnya adalah tidak najis, artinya kering.
Karing, yang menyentuh karing dan yang disentuh karing. Itu syaratnya. Tapi kalau salah satu di antara keduanya basah, maka hukumnya adalah najis. Itu mesti kita ni clear. Satu kadang-kadang kita ni lihat ada anjing, kuyuk. Kita melihat dinosaur saja. Takut kita ni. Pasal masalah untuk menyucikannya ni lah. Tapi masalahnya ya sebenarnya lihat keadaan, kalau anjing atau karing dan anggota pakaian kita ni, badan kita ni karing, maka tidak najis. Tidak najis. Tapi kalau salah satu di antaranya basah, maka dia akan menjadi najis, dan terpaksalah kita ni membersihkan anggota yang terkena najis dengan cara membersihkan sekali air yang bercampur dengan tanah, dan seterusnya dijerus dengan 6 kali air biasa. Macam katalah kasut kan gigit puyuh. Kan anjing itu bila sudah menggigit kasut, sudah pastilah air liurnya terkena dengan kasut. Jangan ni pun karing mantap nampak. Jadi kita ni tahu sudah karena air liur anjing, maka hukumnya adalah najis. Maka kasut tersebut hendaklah dibersihkan dengan 1 kali air campur tanah. Kemudian lagi ditambah dengan dibersihkan dengan 6 kali air biasa. Itu cara membersihkan. Jangan tanya tanah apa. Dia mau tanya sekarang. Tanahnya warna apa Ustaz? Hitam ke kuning? Tanah apa saja tanah. Yang penting warna air mutlak tadi berubah menjadi air yang bercampur dengan tanah. Itu saja. Ukuran airnya berapa banyak? Jangan tanya. Itu terserahlah. Jangan lampau sedikit. Artinya sekira-kira dapat membersihkan, dapat membasahi anggota yang kena najis tadi. Dan kalau seluar kita ni kena najis, maka seluar itu dicampur dengan dibersihkan dengan cara membersihkan najis mughalazah. Okey? Jangan lagi ragu-ragu, jangan jadi payah-payah. Tapi kadang-kadang timbul persoalan, tidak ada tanah. Ini memang masalah, tidak ada tanah. Kalau tidak ada tanah, macam mana? Apa dibuat kalau tidak ada tanah? Kalau tidak ada tanah, tidak ada lah. Jangan terpaksa pecah dinding untuk cari tanah. Boleh buat bersihkan macam membersihkan biasa. Yang penting kita ni sudah berusaha mencari tanah. Kalau tanah tidak berjumpa, tapi bila kita ni jumpa tanah, kita ni boleh membersihkan walaupun akhir. Tapi sebaiknya yang afdalnya adalah kita ni mempercepatkan membersihkan benda ataupun anggota yang terkena najis. Baik. Ini masalah makanan lagi ni. Ini juga selalu timbul masalah tentang di mana mencari makanan yang halal dan di mana mencari makanan yang haram. Mana dalam mencari makanan haram tak ada. Dalam mencari makanan yang halal. Makanan halal dan haram. Baik. Kaedahnya sebenarnya dalam masalah makanan, kita lihat pada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-halalu bayyinun, kata Rasulullah, wal haramu bayyinun. Yang halal itu clear dan yang haram itu pun clear. Artinya yang halal dan yang haram. Yang halal adalah makanan yang at-thayyibat disebutkan. Makanan-makanan yang berzat itu adalah halal. Yang haram adalah makanan-makanan yang najis. Macam contohnya arak begitu. Kemudian darah bangkai khinzir dan makanan yang bukan disembelih dengan nama Allah, maka hukumnya adalah najis. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis pun ada menyebutkan tentang perkara-perkara makanan yang halal dan makanan yang haram. Cuma ada masalah macam kerupuk, coklat, begitu. Macam kita ni di mana namanya ni makanan fast food. Ada makanan fast food
yang kita nih lihat sana itu ada chips, ada fish. Fish halal kenda? Halal makan lah. Ini kadang tanya, boleh kena dimakan tuh fish and chips? Sudah, fish itu halal makan saja. Tapi kalau ragu-ragu jangan dimakan. Itu kaedahnya. Kalau kamu ragu-ragu maka jatuh perkara yang halal itu menjadi haram. Saya di sini sebutkan bila mana antara keduanya ada perkara yang syubhah, yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, maka hukumnya adalah jatuh kepada, kalau syubhah maka jatuh kepada hukum haram tadi. Barang siapa memelihara dirinya dari segala kesamaran ataupun syubhah, sesungguhnya ia telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Maksudnya, kalau kita ragu-ragu, maka hendaklah kita mengelak makanan tersebut. Macam ada roti. Dan lihat, nyaman suhunya. Kemudian tadi cek ingredients semua oke. Sudah tu pikir-pikir, boleh dimakan kan ya? Pikirkannya lagi. Kalau ia memikirkan macam ni, maka jatuh dari makanan tersebut adalah makanan yang syubhah, yang samar-samar. Bila samar-samar, maka jatuh makanan tersebut menjadi haram yang tidak boleh makan. Tapi kalau kita ni yakin tentang kehalalannya, artinya kita ni boleh makan. Sebab benda tu benda yang halal. Macam kita ni makan ayam. Tadi makan ayam di fast food kan ya, fast food. Restoran India, fast food India, tukang jual pun orang India Muslim. Bersembelih ke ayamnya ni. Tanyanya lagi arah kisah tu. Did you cut neck? Yes, kan? Cut neck. Balai dia sudah tak sembelih apa kan? Potong leher. Tanya. Orang itu pun sure-nya. Jadi kalau timbul keraguan-keraguan, akhirnya jadi makanan itu pun jadi haram hukumnya. Jadi kita ni kalau kita yakin bahawa makanan itu adalah makanan yang halal, maka kita ni jangan ragu-ragu lagi. Kecuali kalau kita ni sudah mengetahui. Macam contoh ada kan nombor-nombor di dalam ingredients yang kita ni tidak tahu. Kalau kita ni tidak tahu, bermakna kita ni jahil. Kalau kita ni jahil, kalau kita ni makan, bermakna kita ni tergolong dalam orang yang dimaafkan. Tapi kalau kita ni tahu bahawa nombor itu adalah nombor yang memang tidak boleh ataupun bercampur dengan yang haram, kita ni tahu, maka hukumnya adalah haram. Inilah dari segi masalah makanan halal dan haram. Selagi mana tidak ada penjelasan tentang hukumnya, maka hukumnya adalah, asal hukum adalah mubah, hukum adalah harus. Sama macam panggil ni inti roti pohon ni, coklat, Nutella. Baik, Nutella. Ya, ada orang cakapnya haramnya, ada orang cakap halal. Jadi saya kalau sudah ragu-ragu, bagi tu orang lain yang termakan lagi, sayang dia nya. Balik ke masalah sayang itu. Kalau ia mau makan, artinya ia mesti ada pendirian sendiri. Sebab selagi mana tidak ada yang bukti mengatakan tentang keharamannya, maka hukumnya adalah halal. Isu di Brunei sekejap itu berkenaan dengan mentega. Mentega golden payahnya. Abang punya nyawa. Okey. Ragu-ragu. Okey. Sudah tu tiba-tiba bila ia ragu-ragu, sebenarnya perkara ragu-ragu ni, maka hukum tadi mentega tersebut jatuh hukum haram. Tapi setelah disahkan oleh bahagian halal, bahagian halal haram, sebenarnya mentega itu sudah ada sumber mengatakan halal, maka hukumnya adalah halal. Asalkan kita yakin. Tapi kalau masih lagi ragu-ragu, maka masih kekal hukumnya adalah syubhat, yaitu jatuh kepada hukum haram. Jadi suatulah sebenarnya masalah makan minum ini, dan ini perlu melihat juga tentang tentang keyakinan kita ni, supaya kita ni tidak ragu-ragu tentang memilih makanan.
selagi mana ia boleh dimakan, makan insyaallah. Itulah kenapa di dalam hukum kita nih, di dalam syariat Islam ada hukum macam disunatkan berpuasa. Sebenarnya berpuasa itu adalah untuk mensucikan diri kita nih. Mana tahu di dalam anggota kita ini bercampur darah-darah yang najis, maka disunatkan kita ini berpuasa. Kemudian lagi, kenapa kita ini digalakkan untuk bersedekah? Sedekah kita ini pun adalah membersihkan daripada perbelanjaan kita ni, supaya perbelanjaan kita ni adalah yang halal. Itu semua sekali adalah melawan daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam anggota tubuh badan kita. Baik, rasanya setakat itu saja yang dapat disampaikan tentang masalah tajuk kita ni, iaitu mudahnya Islam, supaya kita lihat bahawa Islam itu adalah agama yang toleransi ataupun menjelaskan tentang keindahan kehidupan beragama, supaya kita ni terus melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana jua berada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita mendapat hidayah.